mungkar dan nakir. Bergiliau-giliau. Mungkar nanya, nakir melupuh. Kalau tak betul jawablah. Lepas tu nakir nanya, mungkar pula melupuhnya. Itu dia tuan-tuan ya. Mudah-mudahan kita betul jawapan kita. Kita bersedia untuk menemui keadaan itu. Ya. Baik, tang mana kita nak baca ni? Tak tahu muka surat 1 ya. Ataupun muka surat 400. Berulang mana dah? Tang mana kita nak baca? Berapa? Yan? 253. Okey. Rumi ya? 253. Alright. Tajuk besar ke sini beriman dengan qadar dan qada. Dia nak kata salah saya lah ya. Beriman dengan qadar dan qada. Tengok. Okey tak? Beriman dengan qadar dan qada. Betul ke tak? Ya, betul. Kan juga ya. Tidak. Beriman kepada qadar, betul lah. Dan pengaruhnya di dalam kehidupan seseorang muslim. Ya. Qadar itu artinya apa? Ketentuan Allah. Allah dah tentukan nasib kita ni, keadaan kita ni. Daripada lauh mahfuz lagi dah Allah dah tentukan, dah tertulis di lauh mahfuz. Ya, kamu ini orang lelaki, duduk di kampung gajah, kahwin dengan orang batu hitam, kalau ada lah isteri batu hitam ya. Kerjanya cikgu, kerjanya apa? Peniaga dan sebagainya. Itu semua dah tertulis tu. Itu namanya qadar. Apabila qadar itu sudah dilaksanakan oleh Allah, maka berlakulah qada Allah Taala. Macam saya ni, sudah tertulis di lauh mahfuz bahawa 7 bulan 5 tahun 42 saya akan dilahirkan. Itu lagi dah masa lauh mahfuz lagi dah. Belum saya lahir dah tertulis itu. Tapi bila sampai kepada 7 bulan 5 tahun 42 saya pun lahir ke dunia. Ya. Maka berlakulah qada Allah Taala. Artinya pelaksanaan qadar Allah Taala itu namanya qada. Ya. Tahu apa berlaku pada 7 bulan 5 tahun 42? Masa itu Jepun tengah ngebom Pearl Harbor. The bombing of Pearl Harbor berlaku pada 7 bulan 5 tahun 42. Ramai askar-askar Amerika mati kat hari itu. Beratus-ratus mati dibom di Jepun. Saya pula hidup seorang-seorang tu. Kuah hidup hari itu. Masa itu Jepun dah masuk tau. Itu saya baru masuk Jepun lah. Saya pun tak ingat Jepun mana rupanya. Itu namanya qada. Berlaku qadar Allah Ta'ala tu. Betul? Ngaji sekolah Melayu Tanjung Dareh. Duduk kalau Lumban. Betul? Ngaji pula sekolah orang putih. Betul? Jadi cikgu. Betul? Pencit. Udah ngaji agama pula begini. Itu semua ketentuan Allah tu. Ya? Kita dah mana cikgu boleh ngaji agama pula begini. Itu ketentuan Allah Ta'ala. Kita ni hanya menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Itu namanya qadar dan qada. Baik. Kita tengok ya. Berdasarkan, kata atas kali baca senang, kata utama mana? Berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berubat, maka para ahli fiqh berpendapat digalakkan berubat. Sedangkan bukan ubat tu yang menyembuhkan penyakit. Yang menyembuhkan penyakit apa? Allah Taala. Yang menyembuhkan penyakit Allah Taala, tapi dalam fiqh, dalam syariat digalakkan kita berubat. Maka berubatlah. Kalau penyakit itu boleh membawa maut, kita berubat tu punya wajib. Wajib berubat kalau sakat pening-pening aja, sunat aja berubat, bukan wajib. Itu dia. Tapi kena iktiqad, kena faham akidah kita kena betul bahawa ubat tu tidak menyembuhkan penyakit. Yang menyembuhkannya apa? Allah Taala. Dan ada yang berpendapat mengatakan wajib berubat. Itu ada juga ahli-ahli fiqh mengatakan wajib berubat. Kalau dia melibatkan maut umpamanya, wajib dia berubat. Penulis syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, penulisnya tu ya, berkata sebahagian manusia menyangka bahawa bertawakal kepada Allah berlawanan dengan berikhtiar mencari sebab. Tawakal tu artinya
bukan menafikan usaha, bukan menafikan ikhtiar. Dia menyerahkan ketentuan itu kepada Allah Ta'ala. Bukan menafikan usaha dan ikhtiar. Dia tidak menghilangkan tawakal kalau dia berikhtiar untuk menyembuhkan penyakitnya, kalau dia berikhtiar untuk menjadi pandai, kalau dia berikhtiar untuk mencari rezeki, menjadi kaya dan sebagainya. Berusaha itu bukan menafikan tawakal. Rasulullah mensuruh, tambat kaki unta kamu dahulu, kemudian baru bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kalau cakap kita fahamnya apa? Kunci mentokar tu dulu, lepas tu baru bertawakal kepada Allah. Kalau dibiarkan mentokar tu, enjinnya pun tak bertutup macam biar aja, pintu tu buka, enjin tak tutup, dia naik sembahyang, naik ke masjid sembahyang macam. Lebuhlah mentokar. Jadi kunci dulu. Ya. Gerakkan dia punya alam tu dulu. Tahu alam penggerak dia tu. Gerakkan itu dulu. Lepas tu tutup kunci. Enjin tutup dulu. Lepas tu barulah menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Nak pergi Kuala Lumpur, ninggalkan rumah. Ya, ninggalkan rumah kerana dia nak pergi Kuala Lumpur. Apa buat? Kunci rumah tu dulu. Lepas tu berhentikan solat khabar. Kalau ada orang hantar solat khabar hari-hari, berhentikan. Jangan bagi dia hantar hari-hari. Jangan terlonggok je solat khabar tu 12-13 naskah. Dah tahu dah orang dia tak ada rumah tu. Lepas tu pagar-pagar tu tutup dulu. Kalau dekat dengan badan polis, report dulu kepada polis. Supaya apa? Supaya rumahnya terjaga. Itu namanya usaha dan ikhtiar. Bukan menghilangkan tawakal. Tapi disuruh kita tawakal lepas itu. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal dengan Allah, maka cukuplah Allah itu baginya. Ya, cukuplah. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Lagi? Innallaha balighu amrih, dan Allah lah yang menyelesaikan segala kehendak dia. Allah yang bagi selesai kehendak dia. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya bagi Allah itu sesuatunya dia yang paling berkuasa. Itu tawakal. Bukan maknanya jangan berusaha dah. Orang yang menyerahkan segala-galanya kepada Allah tanpa usaha dan ikhtiar itu orang apa gelarnya? Orang Jabariyah. Segala-galanya lantaklah. Kalau Tuhan nak bagi kaya lah. Aku tak payah kerja pun kaya juga. Kalau Tuhan nak bagi pandai lah. Kalau aku tak ngaji pun pandai juga. Mau ke pandai tak ngaji? Tak ada datangkan sebab. Mau ke? Tak maunya. Minta lah macam mana. Tak bagi Tuhan. Berdoa pun hebat. Allahumma akhyina bi khayatil ulama. Ya Allah, hidupkanlah kami seperti hidupnya para ulama. Ngaji tak sia, dapat ke jadi ulama. Wa amitna bi mauti syuhada. Nak mati biarlah mati syahid. Nak mati syahid, berjuang tak sia. Jenuh ngajak dia berjuang, pergilah Mekah dulu. Teman tunggu Delio kata. Bila nak syahidnya? Ini dia, kena datangkan sebab, baru Allah kabulkan kehendak kita. Ini kata penulis syarah Aqidah At-Tahawiyah, berkata sebahagian manusia menyangka bahawa bertawakal kepada Allah berlawanan dengan berikhtiar mencari sebab. Kerana segala urusan apabila telah ditakdirkan, maka tidaklah berhajat kepada mencari sebab. Ini Jabariyah ni. 100% menyerah kepada Allah Ta'ala, terpulang kepada Allah saja, tanpa usaha dan ikhtiar. Sangkaan ini adalah salah tu. Jangan kita berpendirian seperti ini. Sangkaan ini adalah salah, kerana berusaha dan berikhtiar itu ada yang fardu. Kalau nak masuk syurga kena berusaha, kena tingkatkan iman, kena sahihkan iman. Kerana Allah dah janji, wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Itu Allah dah janji.
Kalau tidak ke syurga, kena beriman dan beramal soleh. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, itu dia. Jadi kalau tidak ke syurga, kena tingkatkan iman, betulkan iman tu, sahkan iman tu sehingga Allah iktiraf dia sebagai hamba-hambanya. Kemudian Allah sendiri jemput masuk ke dalam syurga. Fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli jannati, kata Allah. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurgaku, kata Allah. Welcome to my syurga, kata Allah. Tapi nak datang ke sebabnya dah. Nak masuk syurga kena semayang, kena berzakat, kena puasa Ramadan, kena berjuang di jalan Allah. Baru lepas dari seksa dan dapat masuk ke dalam syurga. Okay. Jadi bermakna bukannya biar begitu aja. Lantak dah kalau Tuhan nak masuk aku syurga, syurga juga. Kalau masuk neraka juga, semayang tak payah. Kita minggu ngambil nombor ekor betul tu. Agaknya dapat ke syurga kalau betul. Ada ya, main judi lah dia sana sini. Dia kena datang ke sebab. Kerana berusaha dan berikhtiar itu ada yang fardu, ada yang sunat, ada yang harus dan ada yang makruh dan ada yang haram. 5. Allah datangkan hukum bagi kita. Wajib, iaitu fardu tadi wajib, haram, sunat, makruh, harus. Dan 5 hukum ini tuan-tuan dan puan-puan, dia berjalan setiap saat, setiap detik, setiap ketika, setiap turun naik nafas kita ni. Adalah berjalan 5 hukum ni. Sama ada wajib atau haram atau sunat atau makruh ataupun harus. Apa saja kita buat tak lepas dari 5 hukum ni. Apa sajalah, daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara. Ada 5 hukum tu berjalan. Menguap pun ada berjalan 5 hukum tau. Ada menguap yang wajib, ada menguap yang haram, ada menguap yang sunat, ada menguap yang makruh, ada menguap yang harus. Sudah. Ini bukan ilmu baru ni dia. Jangan sangka ini ilmu sesat ni. Mana pula menguap wajib ni? Ada menguap wajib untuk dia aja. Kalau dia ada satu penyakit, sakit perut umpamanya ya, bergulung-gulung sakit perut. Ubatnya menguap je untuk dia je lah. Bila dia menguap, hilang sakitnya, hilang sakit perutnya. Maka jadi apa? Jadi wajib bagi dia menguap. Dia aja, kita tak wajib. Dia aja wajib menguap. Bila menguap, bila ngangan mulut, hilang sakit perut. Bagi dia wajib menguap. Bagi kita tak wajib. Bila menguap tu haram. Bila menguap tu haram. Ya Allah. Bila dia baru lepas makan petang, lepas makan jerin tanam, lepas itu isap pula cerut tak cap matahari. Lepas tu, betul tak? Dia nak menguap, dia depan tu imam ni. Macam? Macam? Pensan dia tu imam tu. Ketika itu apa hukumnya? Haram. Haram kerana menyusahkan orang lain. Menyakitkan orang lain. Ketika itu menguap jadi haram. Bila menguap jadi sunat? Bila menguap jadi sunat? Apabila dia menguap, dia tutup mulutnya, dapat pahala tutup mulut tu dengan jari ke, dengan kain ke, dengan apa-apalah. Kemudian dijampinya lepas menguap tu. Tahu jampinya? Tahu jampi menguap tak? Apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dapat pahala, 2 pahala. Kerana hukumnya sunat. Tutup mulut tu sunat, jampi itu pun sunat. Bila menguap makruh. Bila menguap jadi makruh. Bila dia menguap tengangin aja mulutnya macam buaya tu. Langsung tak ada tutup mulut. Langsung tak ada baca apa-apa. Itu hukumnya apa? Makruh. Bukan haram, makruh. Bila harus? Bila harus? Dia nak menguap, tak duduk menguap lah. Nak baring pun menguap lah. Nak berambat dulu baru menguap lah. Nak manjat pokok baru menguap lah. Itu harus. Pagi nak menguap, harus. Menguap dia pagi. Petang pun harus. Malam pun harus. Bila-bila pun dia nak menguap, hukumnya harus. Nampak ke tuan-tuan ni? Hukum ini, menguap tu dia ada 5 hukum.
Boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, boleh jadi harus. Qiyaskanlah yang lain-lain yang kita buat harian hari-hari. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang harus. Tahu kenuri, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang harus. Apa saja. Ngaji ni pun ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang harus. Apa saja kita buat, 5 hukum ni tetap akan berjalan. Okey. Dia faham yang tu senang kita. Itu dia hukum syarak namanya. Dia 5 hukum tu tetap berjalan. Kena sebab, kena cari sebabnya. Tapi puak Jabariyah ni dia menyerahkan 100% kepada Allah. Mana nak dapat Kerana berusaha dan berikhtiar itu ada yang fardu, artinya wajib tu. Ada yang sunat, ada yang harus, ada yang makruh dan ada yang haram. Dan Nabi kita sendiri adalah sebaik-baik orang yang bertawakal. Nabi usaha kita. Dia bertawakal tapi dia ada usaha kita. Nabi itu macam-macam usahanya. Dia berperang pun ada. Dia berdakwah pun ada. Menyeru orang pun ada. Berdagang pun ada. Memelihara kambing pun ada. Lagi dia juga kahwin. Dia juga beranak. Dia dengan usaha dan ikhtiar. Tadi pula dia serah kepada Tuhan aja. Dia pun berusaha dan ikhtiar. Jadi kalau Nabi pun berusaha dan ikhtiar, kita sebagai yang wajib mencontohi Nabi, kita pun juga kena berusaha dan berikhtiar. Tetapi baginda memakai baju perang. Bila berperang dia pakai baju perang. Kalau tidak tak payah baju apa salah? Boleh saja dadanya keluar perang. Apa salah? Kalau Tuhan kata mati, matilah kena. Tapi tak ada dia pakai baju perang juga. Baju besi tau baju perang. Masa dulu orang perang pakai baju perang, pakai baju besi tu. Itu dia. Dia juga pakai baju perang dalam berjihad. Dan bekerja di pasar untuk mendapatkan rezeki. Dia juga berniaga di pasar. Dia juga memelihara kambing. Dia juga bertani. Dia juga menolong isterinya berniaga di Syam pada satu sebelum dia menjadi Rasul. Itu usaha dan ikhtiar Nabi. Begitulah fahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Ridwanullah, bukannya Rasulullah. Begitu juga fahaman para sahabat Ridwanullah alaihim. Ridwanullahu alaihim, artinya mudah-mudahan redha Allah ke atas mereka. Ridwanullahu alaihim. Dalam konteks beriman kepada qadar Allah Taala. Sahabat mau itu juga berusaha bekerja. Umar berusaha dan bekerja. Abdul Rahman bin Auf berniaga sehingga jadi kaya raya. Lagi Abu Hurairah menghafal hadis, beratus-ratus ribu hadis dia hafalnya. Bukannya terus dapat je, dia hafal hadis tu. Beratus-ratus ribu hadis dia hafal. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Jadi mereka juga berusaha dan berikhtiar. Tengok dia kehendaknya apa. Kalau dia nak mencari kehidupan dunia, dia berusaha dan berikhtiar untuk kehidupan dunia. Kalau dia nak mencari nak hafal Quran, dia berusaha dan berikhtiar untuk menghafal Al-Quran dan sebagainya. Mencari sebab, mereka itu semua mencari sebab adalah termasuk dalam pengertian dan tuntutan beriman kepada qadar. Dan berikhtiar mencari sebab tidak berlawanan dengan beriman kepada qadar Allah Ta'ala. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahawa Umar bin Khattab, itu cerita tentang Umar bin Khattab, sahabat Nabi, sahabat besar radhiyallahu anhu. Sewaktu beliau keluar ke tanah Syam. Syam tahu tak? Syria. Sekarang ni dipanggil Syria, dulu dipanggil Syam. Amir kawasan Syam tu melaporkan merebaknya penyakit taun. Tahu penyakit taun? Penyakit yang cirit-birit tu. Disebabkan oleh lalat. Masa itu taun sedang berjangkit. Lalu beliau meminta pendapat kepada golongan muhajirin. Muhajirin tu orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Umar minta pendapat orang muhajirin. Apa kita nak buat untuk menangani wabak taun ni. Selain daripada itu, dia juga minta pendapat daripada orang Ansar. Orang Ansar ni orang yang sedia ada di Madinah pada ketika itu.
Dan ketua-ketua Quraisy minta pendapat ketua-ketua Quraisy pada ketika itu. Yang keluar kemudian jihad, yang pergi berperang berjihad di jalan Allah. Apa pendapat Qomar? Kita sekarang sedang terlibat dengan ataupun sedang dilanda oleh wabak on. Apa pendapat kamu semua? Kata dia Umar. Masa itu Umar dah jadi khalifah, ya. Golongan Muhajirin berpendapat supaya tidak memasuki Syam. Kerana Syam ketika itu dah sedang dilanda oleh wabak on. Tak boleh jangan masuk, bahaya ni kan, ya. Dan terus kembali ke Madinah. Dan Umar juga sendiri berpendapat demikian. Umar pun begitu juga. Aku setuju dengan pendapat kamu, kata Umar kepada orang Madinah, orang Ansar ni. Orang Muhajirin, bukan Ansar, orang Muhajirin, orang yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Dan Umar sendiri berpendapat demikian. Lalu berkata Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ni seorang sahabat. Dia inilah yang diperintahkan oleh Umar untuk mengganti Khalid ibn Walid. Ni Abu Ubaidah namanya. Pasal Khalid ibn Walid ni bila dia berperang menang, tak pernah kalah. Sehingga dia tu dah jadi apa? Jadi idola kepada seluruh sahabat-sahabat di Mekah dan Madinah pada ketika itu. Ya, Umar takut ini bahaya ni, takut dia jadi apa? Jadi alat penyembahan pula. Sudah anggap apa ni? Khalid ibn Walid itu sebagai Tuhan pula. Ada kuasa kun fayakun. Nak mengelakkan itu, ditulisnya surat kepada Khalid ibn Walid, menurunkan dia dari menjadi panglima tentera. Ya, dan digantikan oleh Abu Ubaidah. Kepada dua-dua dah, Khalid ibn Walid menerima surat, Abu Ubaidah pun menerima surat. Ya. Bila terima surat tu, Khalid ibn Walid dia simpan surat tu. Masa itu sedang berlaku peperangan. Disimpannya dulu surat tu. Tak ada dia hebahkannya. Dia pun terus berperang. Ya, bila perang, Khalid ibn Walid ni perang, ya. Disimpan, bukan Umar ni, Khalid ibn Walid menyimpan surat daripada Umar. Perang menang. Udah lepas menang baru diserahkannya surat tu kepada Abu Ubaidah. Baru dia bagi jawatan tu kepada Abu Ubaidah. Maka Abu Ubaidah pun mengambil alih menjadi panglima tentera Islam. Ditanya dari sahabat lain, yang kamu terus berperang tu ngapa wahai Khalid ibn Walid? Bukannya kerja kamu dah, kamu bukan jadi panglima tentera lagi, yang kamu beria benar berperang tu ngapa? Apa salahnya kamu serah aja kepada Abu Ubaidah supaya meneruskan peperangan? Kata Khalid ibn Walid, aku terpaksa berbuat demikian kerana aku berperang bukan kerana Umar. Aku berperang bukan kerana khalifah. Aku berperang kerana nak menegakkan agama Allah. Itu dia lah. Pasal apa? Rasa tanggungjawab tu masih tebal lagi dalam diri Khalid ibn Walid. Itu dia. Ini sebenarnya Ubaidah ni, kerana dia terlalu tawakal kepada Allah Taala. Dia menentang. Dia tak bagi. Ini tadi saja cerita dari Abu Ubaidah. Lalu berkata Abu Ubaidah, apakah engkau lari daripada takdir Allah? Kamu tak nak masuk Syam tu nak lari daripada takdir Allah Taala ke? Kata Abu Ubaidah, nabur kepada Sayyidina Umar. Umar menjawab, aku berharap moga-moga bukan engkau yang berkata demikian itu, wahai Abu Ubaidah. Aku sungguh-sungguh berharap bukan kamu yang kata seperti itu, nak lari daripada takdir dan sebagainya. Itu bukan standard kamu berkata demikian. Lepas tu dia jawab lagi, ya, kata, ya tu lah. Kata dia. Kita lari daripada takdir Allah menuju kepada takdir Allah yang lain. Itu dia penjelasan dari Umar. Kita lari daripada takdir Allah yang mendatangkan wabak Qur'an tu kepada takdir yang lain supaya kita tidak kena penyakit. Lari daripada takdir untuk menuju kepada satu takdir yang lain. Apakah pendapat engkau? Kalau engkau letakkan unta engkau di suatu wadi itu lembah, ya, yang ada dua lembah, satunya subur dan satunya kering. Unta terletak di atas daripada dua wadi, satu subur, satu kering. Jika engkau tambatkan unta di lembah yang subur, tidakkah berarti engkau tambatkannya dengan takdir Allah? Dan jika engkau tambatkannya di lembah yang kering, tidakkah engkau tambatkannya di atas dengan takdir Allah juga? Kamu tambat yang mana? Di mana-mana pun itu adalah takdir Allah belaka. Ada ketentuan Allah Ta'ala.
Berdasarkan demikian maka Umar Ibn Khattab pernah menangis terhadap satu jemaah daripada negeri Yaman yang datang mengerjakan ibadah haji di dalam keadaan yang tidak mempunyai bekalan makanan. Menangis Umar nengoknya kerana mereka tak ada ikhtiar. Tak ada ikhtiar, datang kosong, apa pun tak ada bekalan. Dengan demikian Umar menyalahkan sikap mereka. Berkata Muawiyah bin Qurrah, Umar pernah menemui sekumpulan manusia daripada Yaman. Umar pun berkata, siapa kamu? Mereka menjawab, kami adalah orang mutawakkilun. Kami ini bertawakal kepada Allah. Mutawakkilun, itu ramai, bukan seorang ya. Kami bertawakal, orang-orang yang sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah. Dipanggil mutawakkilun. Iaitu artinya yang bertawakal kepada Allah, menyerah diri kepada Allah satu-satu. Umar menjawab, kamu orang mutawakkilun, macam perli aja. Kamu orang mutawakkilun, macam perli aja. Kamu bertawakal kepada Allah, kata Umar. Ngapa benda? Iaitu yang menunggu, yang hendak makan. Kamu nunggu nak makan, datang ke makanan tu terbang kepada kamu. Contoh lah kalau ada ditambah dengan perkataan lain macam itulah kata Umar ya. Kamu nunggu nak makan, terbang ke makanan tu kepada kamu. Orang yang benar-benar bertawakal ialah orang yang menaburkan benih di bumi, kemudian bertawakal kepada Allah, baru namanya tawakal. Ya. Kalau tidak ditanam benihnya tu, apa yang tumbuh? Lalang ajalah tumbuh. Kalau tawakal namanya ya. Orang yang bertawakal ialah dia nanam benih, bubur benih jagung kan, baru tumbuh pokok jagung. Ya, bubur benih padi baru tumbuh pokok padi. Tanam benih apa lagi? Benih gandum, baru tumbuh pokok gandum. Baru boleh dimakan gandum. Itu benar-benar tawakal. Baik. Tapi tawakal tu memang disuruh ya, kita berusaha dulu, lepas tu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kerana tawakal tu salah satu sifat mahmudah yang wajib kita miliki. Tawakal tu sifat mahmudah yang wajib kita miliki. Nak berkelulusan tinggi apa buat? Baca buku tak ada, dapat kan? Masuk perasa, tak ada mentalaah, tak ada study, tak ada apa? Tak ada rujuk kepada buku. Terus masuk perasa, lantaklah kalau Tuhan nak bagi grade A lah kata. Itu yang bila UPSR grade E belakang. 5E dapat. Pasal tidak ada persediaan. Tidak ada persediaan. Itu yang dapat 5E tu. Tapi sudah di-prepare, sudah disedia betul-betul. Kemudian dia datang masuk ke bilik peperiksaan dengan penuh persediaan. Kalau nak gagal juga, itu betul-betul ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tak suruh bertawakal, tawakal tu. Tapi Allah dah menentukan dia gagal, gagal lah. Macam orang kahwin juga. Adalah kahwin berbelah-belah tahun tak dapat anak. Ada ke tak? Ada. Berbelah-belah tahun tak dapat anak. Lepas tu sebagai ikhtiar dia ambil anak angkat. Udah dia ambilnya anak angkat tu dah tampilnya setahun 2 orang beranak. Bulan Januari 1, bulan Disember 1. Tahun 2 orang, tahun 2 orang. Udah berbelah-belah anak. Ada orang apa tu tau? Orang Tanjung Darat cari lah siapa. Dululah masa saya budak tu ya. Mula tak ada anak. Bertahun-tahun kahwin tak ada anak. Tapi dia ikhtiarnya. Dia ambil anak angkat. Supaya dia mungkin dapat apa. Ada lah entah dapat mimpi ke apa tak tahu. Dapat anak angkat. Lepas tu dah sampai yang berborok-borok setahun 2 orang keluar anak. Itu cara ikhtiar dia. Ada lagi satu. Ini zaman Rasulullah. Dia dah kahwin berbelah-belah tahun. Tak dapat anak. Pada satu pagi dia pergi ke warung. Minum pagi. Minum roti canai. Minum roti canai pula. Makan roti canai. Di warung. Mana warung roti canai ni? Kedai bakar ya? Kedai bakar. Ada lagi ya? Kedai bakar. Ini zaman Rasul ni. Dia berlaku di Mekah ya. Kedai bakar ada ke di Mekah? Tengah makan roti canai tu ada seorang tua. Bersama dengan dia minum sekali. Dia pun tanya, kamu dah kahwin lama je?
Ini bukan, ini orang Arab ni tahu. Orang Arab tahu ke saja cerita je tu. Ya, kata. Kamu tak dapat anak je? Kata. Kamu ndak ada anak? Dia pula tak ada. Ndak benar lah kata. Kalau kamu ndak anak, pakcik sarankan, pakcik cadangkan kamu bernazar. Tahu nazar? Bernazar. Kamu melakukan satu ibadah nazar. Kamu bernazar kepada Allah. Tapi nazar kamu tu biar pelik-pelik, baru lekas dikabulkan oleh Allah. Biar pelik kata. Iyalah pakcik kata. Dia pun balik. Balik-balik berjumpalah dia dengan isterinya. Dia pun panggil isterinya Ling. Tahu Ling? Esok panggil isteri Ling tahu. Jangan tambah kop, Ling je tahu. Kalau tambah kop lain pula anunya. Ling kata. Ling tak ada anak? Ndak lah kata dia Ling ya. Kalau ndak ada tadi orang tua ngabur pada abang. Kalau ndak anak kita kena nazar. Hati kita nazar lah bang kata dia Ling tadi mari kita fikirkan apa nak nazar tapi biar pelik-pelik kita. Kata dia Ling tu. Abang kalau kita dapat anak abang botak kepala. Kata dik suaminya kalau botak kepala taklah pelik. Ronaldo pun botak kepala kata. Zaman itu ada ke Ronaldo? Ronaldo pun botak kepala. Kojek pun botak kepala. Kenal nama Kojek ni? Ya Allah, dia minta orang tengok Kojek ke tu? Botak kepala ya. Apa kita nak buat bang kata ni? Apa nazar yang bagus ni kata? Dia memang dua fikir. Abang ada idea. Kalau kita dapat anak, kita minum air kencing anjing. Tahu? Minum apa? Air kencing anjing. Dengan sendirinya isteri itu pun setuju. Ya bang, saya setuju katanya. Ya. Mari kita link. Kita apa? Nazar. Kalau dapat anak minum air kencing anjing. Maka bernazarlah kedua-duanya. Ya. Oleh kerana mereka ikhlas dalam bernazar tu sungguh-sungguh Allah kabulkan nazar mereka. Ya, tak lama kemudian maka hamillah isterinya. Ya, sampai masanya beranaklah isterinya, dapat anak yang lelaki yang comel benar. Gembira benarlah mereka berdua. Ini cerita betul, ni cerita kitab. Cuma persembahannya taklah bunyi itu dalam kitab tu ya. Gembira berbenarlah damai. Seronok benar dapat anak. Sehingga lupa mereka kan nazar. Lupa mereka bahawa mereka pernah bernazar dengan Allah Ta'ala. Ya. Tak lama lepas itu sudah tampilnya menangis aja anak tu kuat, tak maunya diam, tidur tak mau, bagi susu tak mau, bagi Milo tak mau, bagi Waterbury compound tak mau. Masa itu ada ke Waterbury compound? Tak mau juga. Lagi bagi apa? Bagi apa namanya susu Cap Junjung pun tak mau, bagi susu FNN pun tak mau, bagi susu Dah Lady pun tak maunya. Macam-macam dia bagi, tak juga mau berhenti. Sampai ngetuk pintu pun pak kau mau diam. Jadi Ahmad Albab tak juga mau. Ya. Baru teringat bang kata Ling tadi tahu. Kita tu ada nazar tahu je. Lah kata abang ni. Aja tu kita ada nazar, lupa abang. Esok abang cari air kencing anjing, kita minum. Esoknya pun dia pun keluar lah. Abang tadi keluar bawa cawan, bawa gelas. Nak mencari apa? Nak mencari apa? Nak mencari air kencing anjing. Hati senang kena dapat. Senang kena dapat kencing anjing ni. Bila dia angkat kaki tu bawa gelas tu letak bawah ya. Hendak ke dia nunggu je. Cabut dia lari. Begitulah cari kerja tak dapat. Akhirnya kata di suami tadi, takkan kamu tak kencing. Kata ditangkapnya seekor anjing, diikatnya 4 kaki tu. Satu sini, satu sini, satu sana, satu sana. Lepas tu dia tunggu dekat belakang. Takkan kamu tak kencing kata. Memang iya pun. Lepas itu kencing anjing tu. Dia pun tadahlah dengan gelas. Penuhlah gelas tu.
Bawa lah balik. Apa yang bawa balik? Yang dibawa balik tu apa? Ayah, kencing, anjing. Sampai ke rumah dia penunjuk kepada isterinya. Leng, mari. Ini ayah kencing mandi. Anjing, minum katanya. Ya. Abang lah minum dulu, kata dia Leng tu. Abang yang gatal nazar kata. Leng lah minum, kata Leng yang beranak, abang bukan beranak kata. Dua-dua lah minum, kata dia Leng tu. Abang pun minum, Leng pun minum katanya. Tapi abang lah dulu katanya. Jadi suami pun ambil lah ayah kencing anjing tu dalam gelas. Alalah ke mulut, dah dekat nak sampai ke mulut tu, muntah habis keluar balik apa yang kotak canai habis lah. Dalam perut habis keluar. Isteri pun habis juga, ambil tu, dia pun cuba nak minum. Muntah juga. Begitulah lepas seorang-seorang muntah. Langsung tak berusik ayah kencing anjing tu. Anak tu menangis lagi, kuak. Pasal tak lepas lagi nak tu. Akhirnya sebagai ikhtiar terakhir, ini bukan Jabariyah ni ya. Dia ada ikhtiar. Sebagai ikhtiar terakhir, mereka pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab saya kata ni cerita ni zaman Rasul, cerita benar, bukannya lawak-lawak, bukannya longgok-longgok ya. Cerita benar, cerita di zaman Rasul. Ya, ceritalah mereka kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ada masalah ni. Kata dia ceritakan macam-macam mana dia nazar dan sebagainya. Rasulullah marah mereka. Lain kali jangan kamu bernazar benda yang haram. Jangan kamu bernazar yang haram-haram. Haram hukumnya. Begitu juga yang wajib, jangan kamu bernazar benda yang wajib. Boleh ke bernazar benda yang wajib? Aku kalau sembuh dari penyakit ni aku nak semayang 5 waktu. Boleh kan? Ya Allah, tak faham ke mana? Aku kalau sembuh dari penyakit aku nak semayang 5 waktu. Boleh kan? Boleh ke tak boleh? Mengapa tak boleh? Kalau tak sembuh, tak payah semayang. Jadi yang wajib pun tak boleh, yang haram pun tak boleh. Yang makruh pun tak boleh. Kalau nak nazar yang sunat-sunat dan yang harus, itu tak apa. Yang sunat tak apa, yang harus pun tak apa. Jadi Rasulullah marah, tapi tak apalah, aku selesaikan masalah kamu, kata Nabi ya. Kamu tengok di ujung kampung tu, ada sebuah rumah, atapnya berwarna merah katanya. Kamu tunggu, bila hujan kamu pergi ke rumah itu. Bila hujan kamu pergi ke rumah itu, kamu tadah air yang turun dari cucu atap rumah itu. Minum airnya. Terkejut dia dua orang tu. Kaifa ya Rasulullah? Bagaimana ni ya Rasulullah? Macam mana? Apa pasal itu jadi penyelesaiannya? Jawab Nabi, dalam rumah itu ada seorang yang tak pernah semayang 5 waktu. Dalam rumah tu ada satu orang yang tak pernah semayang 5 waktu. Air yang turun, air hujan yang turun dari cucu atapnya tu sama tarafnya dengan air. Ya Allah, tak faham dia macam ni. Sama tarafnya dengan air kencing anjing. Begitulah henanya orang tak semayang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Air yang turun daripada cucu atap nanti sebab dia hujan tadi, tarafnya sama dengan air kencing anjing. Dalam dunia ni mungkin dia pangkat besar, mungkin dia cikgu, mungkin dia doktor, mungkin dia engineer, mungkin dia apa lagi, peguam, mungkin dia accountant, tapi air yang turun dari cucu atap rumah itu sama taraf dengan kencing anjing. Itu henanya orang tak semayang ya. Itu nak cerita tawakal tadi tu. Jadi usaha dia tu yang bernazar tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan makna mereka tidak bertawakal, mereka bertawakal. Tapi dikabulkan oleh Allah Taala. Nak cerita nanti di samping itu selingannya nak sampaikan mesej bahawa sembahyang itu satu perbuatan yang sangat penting dalam hidup kita. Sebab itu Allah jadikan sembahyang itu tiang agama. Kalau tidak lebih baik puasa jadi tiang agama, mana lebih teruk, sembahyang ke puasa? Mana lebih teruk tuan-tuan? Sembahyang ke puasa? Puasa lagi teruk.
Tapi Allah jadikan semayang itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, kata Nabi. Semayang itu tiang agama. Barang siapa mendirikannya maka dia telah mendirikan agama. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah merobohkan agama. Peroboh agama siapa? Orang yang tak semayang. Kita ingat peroboh agama Islam ni George Bush. Kita ingat Radovan Karadzic. Kenal ke mana? Kita ingat Benjamin Netanyahu. Kenal ke? Ya. Tak kenal mana Benjamin Netanyahu? Rasulullah tak sebut pun Benjamin Netanyahu. Tak sebut pun Radovan Karadzic. Tak sebut pun George Bush. Tak sebut pun Barack Obama. Siapa yang merobohkan agama? Orang yang tak sembahyang. Siapa yang tak sembahyang tu? Kadang-kadang anak-anak kita peroboh agama lah tu. Keturunan kita, baka kita peroboh agama. Kadang-kadang isteri kita sebantai tidur dengan kita. Mengandungkan benih kita. Rupanya yang mengandung benih kita tu adalah peroboh agama. Kadang-kadang suami kita tak sembahyang. Mereka itu juga peroboh agama. Mereka menjadi baka kepada anak-anak isteri yang di rumah. Rupanya jadi peroboh agama. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Orang tak sembahyang tu peroboh agama. Tak kira lah siapa dia. Ini mesej yang nak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa sembahyang itu tiang agama. Mana lebih teruk? Sembahyang ke main bola? Sekali lagi. Mana lebih teruk? Sembahyang ke main bola? Main bola lagi teruk. Mana lebih ramai orang main bola ke orang sembahyang? Mana lebih teruk orang main bola ke? Mana lebih ramai orang main bola ke orang sembahyang? Mana lebih teruk? Sembahyang ke break dance? Tahu ke nama apa break dance? Tak tahu nama break dance? Nari yang kepalanya ke bawah, kaki ke atas tu. Itu namanya break dance. Teruk ke susah? Senang? Susah, tapi mana lebih ramai? Orang yang break dance ke orang yang sembahyang? Tengok sembahyang berapa orang? Berapa orang yang sembahyang sekarang ni? Berapa orang ni? 4, lagi 6, 9, 13, 15, 17, 20, 24 orang, 26. Dalam tu tak tahu berapa orang? 26 orang. Kampung Gajah ni 26 orang ke semuanya? Yang ramai ni pun bukan tentu orang Gajah belakang tu, kadang-kadang orang singgah aja. Ini bukan orang Gajah. Ya, orang Gajah kan? Ini orang kurang sana. Asalnya kampung teman ni. Orang Pulau Umban. Itu dia ya. Ini mesej yang nak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa sembahyang itu tiang agama. Therefore, whatever you do, whatever your activities are, apa lagi? Whatever you want to do, the first thing you must program is your prayer. Your prayer time. Bila nak sembahyang? Di mana kamu nak sembahyang? Kerana meninggalkan sembahyang walaupun satu waktu nanti masuk neraka. Satu waktu tinggal sembahyang masuk neraka selama 60 tahun. Dengar ke mana ni? Satu waktu tinggal sembahyang masuk neraka berapa lama? 60 tahun. 60 tahun tu dunia ke akhirat? Tuan dia? Akhirat. 60 tahun akhirat berapa tahun dunia? Berapa tahun dunia? 60,000? Mana 60,000? Satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. 60 tahun di akhirat, 60 kali 1000 kali 365. Berapa? Berapa tahun? Tak ada ke engineer sini? Cikgu tak ada? Cashier tak ada? 60 kali 1000 dah 60,000. 60,000 kali dengan 365 tahun berapa? Tak tahu jawabnya. Biar saya jawabnya. 21,900,000 tahun. One more time. Berapa? 21,900,000 tahun. Dekat 22 juta. Saya seorang je yang pandai. Kenapa?
Ngapa saya seorang apa dah? Sudah siap kira drom. Tu tahu jawab tu ya. Ini dia. Jadi kalau ada lah dulu-dulu pernah ninggalkan sembahyang, tengah muda-muda dulu, sekarang apa buat dah sedar ni? Apa buat? Qada sembahyang. Balik kan qada. Ya, jangan tengok kotak bingung tu dulu. Qada dulu. Untuk hari ini, qada untuk hari ini. Esok qada untuk esok. Lusa qada untuk lusa. Tulat qada untuk tulat. 5 kali tu. Qada. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Qada. Tengok dia semayang start umur berapa tahun. Sekarang umurnya dah 60. Dia mula semayang katakanlah umur 40. Dia mula semayang. Jadi 40 tolak apa? Tolak 15 tahun. Berapa waktu tinggal tu? 40 dia mula semayang, tolak 15 tahun zaman huru hara tu yang tak berdosa lagi tu 15 tahun tak ada berdosa lagi. Tinggal 25 tahun. 25 tahun dia tak semayang, sekali pun tak pernah semayang. 25 tahun satu hari berapa kali? 5 kali. 5 kali 25 tahun berapa? 5 kali 25 kali dengan 365. Kira lah sendiri. Saya belum kira di rumah lagi, tak tahu saya jawabnya. Qada balik. Kalau dia 5 kali sehari dia sembahyang, qada selama 25 tahun. Kalau dia mati dalam proses mengqada itu, mudah-mudahan, taklah garanti ya, mudah-mudahan Allah terima usahanya. Dan dapat dia jadi manusia yang tidak pernah meninggalkan sembahyangnya. Ini bukan melawak-lawak ni, betul ni ya. Kalau ada lah. Saya yakin tuan-tuan tak ada ya. Ya itu dia. Alright. Berkata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, hakikat tauhid tidak sempurna kecuali dengan adanya ikhtiar, mencari jalan dan mengamalkan sebab-sebab yang dibentangkan oleh Allah. Sebab-sebab tu Allah bagi peluang tu, ada sebab-sebab. Nak apa? Ada sebabnya. Nak pandai, belajar. Nak kaya, usaha, berniaga, apa-apalah ya. Nak anak, kahwin. Cari produk buluh tak jumpa anak, kahwin. Baru dapat. Itu pun bukan tentu dapat, tapi usaha dan ikhtiar. Yang menentukannya siapa? Allah Ta'ala. Membekukan sebab-sebab adalah suatu kecacatan pada diri orang yang bertawakal. Kalau tidak melahirkan sebab, tak ada usaha, tak ada ikhtiar, itu cacat. Bukan orang yang bertawakal lagi namanya itu ya. Manakala meninggalkannya langsung kerana lemah berusaha adalah berlawan dengan pengertian tawakal. Itu dia berperang dengan tawakal itu, tak mau ikut tawakal. Kerana tawakal yang sebenar ialah hati yang berpegang teguh dengan Allah dalam usaha menghasilkan perkara-perkara yang mendatangkan faedah kepada manusia, pada agamanya dan dunianya, serta menolak perkara-perkara yang boleh mendatangkan bahaya kepada agamanya, juga bahaya pada dirinya. Jangan buat sesuatu yang membahayakan dirinya. Allah berfirman dalam Quran apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Sudah tahu benda tu bahaya, jangan ceburkan diri dalam benda bahaya tu. Ya. Sudah tahu benda tu racun, ambil air minum juga, macam? Itu berdosa hukum tu. Haram, 2 kali haram ya. Jadi jangan campakkan diri dalam kebinasaan, sama ada dunia atau akhirat. Dah tahu benda ni kalau kau buat masuk neraka, buat juga. Itu aja macam kenaan. Mendatangkan bahaya kepada agamanya dan urusan dunianya. Di samping pegangan itu mestilah serentak dengan usaha. Kita berpegang tu biar serentak dengan usaha kita. Bukan jadi macam Mu'tazilah. Mu'tazilah apa? Itu lain lagi, bukan Jabariyah tadi. Mu'tazilah tu lawan kepada Jabariyah. Iaitu dia berpegang kepada usaha tanpa melibatkan Allah Ta'ala, tanpa mengaitkan kepercayaan kepada Allah Ta'ala. Aku pandai ni kerana aku rajin ngaji. Itu bukan kerana Allah bagi dia pandai. Aku kaya ni kerana aku rajin berusaha. Aku tak keren seluar sebab aku kaya hari. Dia tak ada sangkut paut dengan Allah Ta'ala. Itu Mu'tazilah. Hari ni kau betul lah. Hari ni ramai ada yang Mu'tazilah. Dia tak mengaku dia Mu'tazilah, tapi
Sebenarnya itu Mu'tazilah. Tuan-tuan boleh baca buku yang bernama I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada cerita Mu'tazilah situ, ya. Dari mana sebabnya? Atau naknya lebih mudah lagi, ada satu buku namanya Asas Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asas Aqidah Islam. Yang namanya Asas Aqidah Islam. Ada akidah-akidah yang sesat itu. Akidah Jabariyah, akidah Qadariyah, akidah Mu'tazilah, ada akidah apa? Akidah Murjiyah dan sebagainya, Khawarij dan sebagainya. Baik. Jadi di samping pegangan itu mestilah serentak dengan usaha, ikhtiar dan mengamalkan sebab-sebab. Nak berikan kena ada pancing, kena ada umpan, baru pergi apa? Baru pergi ngai di tebing tu barulah dapat ikan, mudah-mudahan. Bukan mesti dapat pun. Usaha dan ikhtiar. Ya. Gitu juga nak apa lagi? Nak kerang, pergilah ke tepi laut sana pasal panjang tu ke, dapatlah kerang. Ya, kalau mencari kerang di Batu Hitam dapat kan? Kedai ada lah. Nak mencari kerang di Sungai Batu Hitam dapat? Mana dapat? Dia tak mencarikan sebab, tak menjalankan sebabnya. Tidak mengadakan sebab. Kita nak adakan sebab tu. Kalau tidak, maka ia adalah orang yang membekukan hikmah dan syarak Allah. Tak ikut hukum Allah. Kerana Allah dah datangkan hukum. Hukum syarak, hukum wajib, hukum haram, hukum sunat, hukum makruh, hukum harus. Jadi kita kena bertindak ikut hukum itu. Oleh yang demikian, ini penutup. Oleh yang demikian, kelemahan seseorang daripada berikhtiar dan berusaha bukanlah berarti tawakal. Orang yang duduk aja lantak leh, Tuhan nak bagilah. Itu bukan orang tawakal. Tapi selalunya orang kau itu hal-hal akhirat aja. Kalau hal dunia dia dulu. Ya dah? Kalau hal dunia dia dulu. Kalau pergi orang kenuri, siapa dulu makan? Tu imam ke dia dulu? Orang yang kau itu dia dulu. Belum suruh lagi dah makan. Ya. Tapi kalau hal akhirat, ngapa kamu tak semayang? Udah tak kedai. Dah Allah yang salah. Ngapa kamu tak pergi Mekah? Apa? Ngapa kamu tak pergi mengerjakan haji di Mekah? Apa salah? Apa jawabnya? Tak ada seru katanya. Padahal sudah ada tak seruan dari Allah? Sudah ada ke tak ada? Ya. Apa kata Allah? Wa atimmul hajj wal umrah. Wa atimmul hajj wal umrah. Sempurnakan kamu itu haji dan umrah lillah. Atimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakan kamu haji dan umrah kerana Allah Taala. Seruan itu bila? 1500 tahun sudah. Siapa kata tak ada seru? Ya. Tapi Allah yang salah. Kerana Allah tak ada seru, tak adalah kau pergi. Dia menyalahkan Allah di atas kelalaian dia, di atas taksirnya tu. Allah yang salah. Ini yang berdosa itu. 2 kali dosa. Udahlah dia meninggalkan yang wajib, kemudian menyalahkan Allah. Itu kelemahan manusia hari ini. Kelemahan seorang daripada berikhtiar dan berusaha bukanlah berarti tawakal. Dan tawakal seorang itu bukanlah berarti dia lemah. Orang yang bertawakal itu bukan dia lemah dah. Dia menyerahkan segala-galanya pada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Sahal bin Abdullah. Ini seorang sahabat juga. Sahal bin Abdullah. Ya, seorang hukama. Dia ni pernah membeli 1 dirham tepung. RM1 harga tepung ni. Dia belinya RM1 tepung tu, diuli-ulinya tepung tu. Dia ambil air, diuli-ulinya tepung tu. Jadi dia 360 guli. Jadi macam guli, dapat dia 360 guli. Kemudian dia jemurnya. Bukan masak pun, dia jemurnya. Bila dah kering, itulah dia makanan harian dia. Sehari sebiji. Ketika itu dia nak melatih diri dia supaya zuhud. Nak melatih kezuhudan. Itu Sahal ni, ya. Handai orangnya, hebat orangnya. Selama setahun, 360 hari makan sebiji guli, sebiji tepung tu dia. Sehingga dia berjaya dalam latihan itu. Tapi bila dia dah berjaya, dia makan sungguh-sungguh lah. Kerana itu ketika latihan nak jadi zuhud. Latihan nak menghindarkan diri daripada hubbud dunia, kasihkan dunia, kasihkan makan, syarhut ta'am. Itu latihan dia tu.
Siapa yang menentang dasar bergerak cergas di dalam bekerja, berarti dia menentang as-sunnah. Kerana sunnah Rasul cergas bergerak. Rasul tu apa kerja yang tak ada buatnya, semua dia buatnya. Bertani, memelihara binatang, berperang, berdakwah, dan sebagainya. Semua dia buat oleh Rasulullah. Dan Rasulullah tu Allah suruh kita jadikan dia sebagai contoh dan suri Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kamu dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang sangat baik. Jadi kita kena mencontohi Rasulullah. Apa yang Rasulullah buat, itulah kita nak buat. Macam mana sembahyang Rasul, begitulah patutnya sembahyang kita. Macam mana puasa Rasul, begitulah juga puasa kita. Macam mana Rasul didik isteri dan anak-anaknya, begitulah juga kita patut didik isteri dan anak-anak kita. Jadikan contoh. Macam mana Rasul itu tegas dalam perjuangan, begitulah juga kita mesti tegas dalam perjuangan. Dan sebagainya. Siapa yang menentang tawakal, berarti dia menentang iman. Dengar ni. Siapa yang menentang tawakal, berarti dia menentang iman. Dia tak nak beriman. Bertawakal adalah sikap Nabi. Semua Nabi-Nabi bertawakal kepada Allah. Daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah sikap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergerak cergas di samping berusaha adalah sunnah baginda. Bergerak cergas tu dan usaha itu sunnah. Dua di antara sunnah baginda. Siapa yang beramal mengikut sikap baginda, janganlah ia meninggalkan sunnahnya. Siapa meninggalkan sunnah Nabi, maka sesatlah kamu, kata Nabi. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Sekiranya kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu. Nabi sunnahnya macam mana? Bila sembahyang macam mana? Bila sembahyang mesti berjamaah. Itu sunnah Nabi. Siapa meninggalkan sunnah Nabi, maka sesatlah kamu. Okey tuan-tuan dan puan-puan, wallahu alam. Habis bahagian yang pertama tentang rukun iman. Percayakan Allah dah kita bicara, percayakan malaikat dah kita baca, percayakan Rasul dah kita baca. Percayakan kitab dah kita baca, percayakan hari kiamat dah kita baca, percayakan qadar dan qada pun sudah kita baca. Lepas ini kita akan bicara bab yang kedua, hakikat iman dan perkara-perkara yang membatalkan iman. Itu bulan depan ya. Kerana kitab ni yang pertama rukunnya dah habis dah, rukun dah habis. Yang kedua hakikatnya. Apa yang dikatakan iman itu sebenar-benar? Itu bulan depan lah kita baca. Adakah kita yang mengaku iman, Allah dah terima iman kita? Kalau nak tahu, jangan tuang bulan depan. Kalau nak tahu lah, tak ngapai lah. Dah habis tu, apa pula perkara yang pun membatalkan iman? Macam mana iman tu boleh jadi batal? Macam mana orang yang beriman akhirnya boleh jadi kafir? Itu akan kita baca juga, insya-Allah taala. Sekian dulu untuk malam ini. Any objection? Tak ada. Any questions? Tak ada juga. Alhamdulillah. Ya. Kuat sikit, saya pekak. Minuman? Air ketum. Dia tengok keadaannya, memabukkan atau tidak. Air ketum ni mabuk ke tak? Saya tak tahu. Jadi mabuk kan? Mabuk ya? Kalau mabuk haram. Kullu muskurin khamrun wa kullu khamrun haramun, kata Nabi. Tiap-tiap yang memabukkan adalah khamar. Khamar tu apa? Arak. Tiap-tiap arak adalah haram kalau dia memabukkan. Ini memabukkan sebahagian besar manusia. Kalau dia minum tak mabuk, bukan mesti tidak haram bagi dia. Sebahagian besar manusia ya. Kalau sebahagian besar manusia bila minum mabuk, bila minum mabuk. Kalau dia seorang tak mabuk, orang lain mabuk, itu bukan makna halal bagi dia. Bagi dia pun haram. Kalau dia tu benda yang memabukkan, walaupun dia minum tak mabuk, tapi benda itu memang memabukkan, haram baginya.
Setiap yang memabukkan itu adalah khamar, setiap khamar adalah haram. Lagi? Okey. Lagi? Habis. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf ni ya. Ustaz ni action benar. Padahal ilmu bukan ada, action aja. Tapi kalau tak action tak nak dia mendengar pun. Kena action sikit. Belagak macam dia pandai aja, tapi sebenarnya apa pun tak tahu ya. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang boleh kita manfaatkan dalam pengajian kita pada malam ini. Salah silap minta ampun, minta maaf ya. Saya ni berani melepaskan cakap sebab saya orang sini. Orang sini semua kenalkan saya. Ya. Sudah berani cakap. Apa nama? Tapi tak adalah sampai nyakit hati. Ada ke orang sakit hati? Ada ke? Baik, sekian dulu. Ampun maaf sekali lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya